Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, salam sejahtera, selamat pagi. Masih pagi. Okey, dan salam yakin jakau daripada Pak Boy untuk anda semua yang mantap hari ini. Jadi Pak Boy doakan semoga semuanya sejahtera, semuanya sihat, walafiat, handsome semuanya, lawa-lawa semuanya. Okey, kita mesti ada pemikiran positif pada diri kita. Okey, jadi alhamdulillah. So hari ini Pak Boy mau berkongsi dengan anda semua dalam live Pak Boy di pagi ini, dan mungkin akan mencapai tengah hari. Weh, lamanya. Alright, okey. Kita akan tonton sekalian. Hari ini sebenarnya saya sambung siaran yang terputus hari itu. Hari itu Pak Boy sudah hampir, tidak sampai separuh lagi lah, baru permulaan. Terputus, line tidak bagus. Inilah risikonya kalau buat live masa drive. Tapi no problem, InsyaAllah kita akan teruskan. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, pastinya kita kadang-kadang kita ada suatu pemikiran di mana kita seringkali memandang rendah pada diri kita. Okey, macam Pak Bos sudahlah rendah, pandang rendah lagi, makinlah kami tot. Alright, kadang-kadang kita pandang diri kita langsung tidak berguna. Kadang-kadang kita pandang diri kita tidak boleh buat itu, tidak boleh buat ini. Okey, disebabkan oleh kegagalan yang lampau, disebabkan oleh kekecewaan yang lampau, disebabkan oleh mungkin sesuatu yang tidak menjadi suatu ketika dahulu, maka kita terus menghukum diri kita. Okey, kita terus sapu rata, pukul rata yang kita memang begitu. Jadi akhirnya kita menjadi tidak yakin, akhirnya kita menjadi tidak confident. Yakin sama confident sama lain kah? Okey, kita menjadi tidak bersemangat. Okey, so mahukah anda saya kongsikan lebih kurang 3 lah cara untuk kita menyingkirkan pemikiran negatif dalam diri kita. Okey, so hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya perkenalkan diri bagi yang belum kenal. Okey, saya Nur Hasdi bin Hasan, ataupun orang panggil saya Pak Boy. Yakin jakau. Itu tagline Pak Boy. So saya sebagai seorang trainer, saya sebagai seorang motivator, penceramah, facilitator, dan juga peniaga barangan-barangan runcit. Sekarang ni Pak Boy berkecimpung dalam dunia perniagaan bilis. Jadi tokek bilis. Tapi petang ni jaga peniaga bilis ni akan jadi artis. Kenapa pula? Petang ni Pak Boy ada rakaman rancangan TV di RTM, InsyaAllah. So pakai begini ni. Alright. Jadi tuan-tuan, jom kita tengok balik pada topik kita. Cara untuk menyingkirkan pemikiran negatif dalam diri kita. Tapi sebelum tu, sila share. Alright, mohon share video ini agar yang lain semua yang lain dapat manfaat daripada video kita pada hari ini. Okey, so insyaallah. So apa khabar semua? Saya pun macam mana mau cek orang yang ada ni. Sekarang Nur Islam. Terima kasih bersama Pak Boy. Mohon share agar video ni dapat sampai ke pada orang-orang yang lain juga. Okey, jadi begini. Kita mahu ke satu tempat. Okey, kita mahu ke satu tempat. Okey, contohnya kita diminta bergerak berjalan di satu lorong yang gelap. Okey, bersendirian. Okey, bersendirian. Okey, kita diminta untuk bergerak di satu lorong yang gelap sangat. Okey, hutan tebal. Okey, bersendirian. Okey, jadi sebelum kita bergerak, macam-macam timbul di fikiran kita. Hantulah, matilah akulah, habislah akulah, aduh penyamunlah, macam-macam, ularlah. Okey, macam-macam. Jadi akhirnya tuan-tuan sekalian, kalaulah macam-macam ataupun perkara-perkara tersebut berada dalam minda kita, dapat tidak kita bergerak? Kita belum bergerak pun, tetapi kita sudah bertemu dengan benda-benda tu di dalam minda kita, padahal benda tu pun belum wujud lagi.
Alright. So ini yang sering kali kan tuan-tuan sekalian melanda pemikiran kita, di mana kadang-kadang apabila kita cuba untuk melakukan sesuatu. Contohnya kita cuba sekarang ni pandemik kan, COVID-19, macam-macam orang terjejas itu ini macam-macam lah, ada kehilangan pendapatan, okey, ada kehilangan pekerjaan, okey, macam Pak Boy sendiri memang amat terkesan, okey. Contohnya kursus-kursus tidak dapat dijalankan, kursus bersemuka tidak dapat dijalankan. Tapi no problem. Okey. Jadi pastinya kan tuan-tuan, bila kita try untuk membuat sesuatu yang baru, okey, pasti tiba-tiba datang fikir, boleh ke ni? Berjaya ke ni? Belum buat tu, belum buat. Belum buat, tetapi benda-benda tu sudah datang awal. Kalau yang datang awal dalam diri kita tu sesuatu yang membuatkan kita menjadi semangat, bagus. Tetapi yang datang di pemikiran kita kadang-kadang benda-benda yang membuatkan kita jadi lemah semangat. Ndak payahlah. Dulu aku cubalah. Tambah lagi kawan-kawan. Alah, lambat lah. Kita mau duit yang cepat, buat pula berniaga ni apa semua ni. Lambat mana kau dapat cepat mau komitmen kau mau 2-3 ribu. Mana dapat ni 2-3 ribu dalam beberapa bulan, dalam 1 bulan ni. Wow, terus. Iya kan, tidak jadilah. Tengok. Alright. Benda tu kan tuan-tuan sekalian belum berlaku secara fizikal, belum berlaku secara realiti, belum pun dilakukan, tetapi kita sudah awal memberikan jawapan. Kan? Tetapi jawapan-jawapan tu kadang-kadang kan tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dia jawapannya selalunya dia berunsurkan begini. Dia ada satu auto success result ataupun auto success thought ataupun auto success mechanism, pemikiran kejayaan secara auto, dan yang kedua pemikiran gagal secara auto. Yang selalunya datang secara auto ni yang kedua tadi, pemikiran gagal secara auto. Belum buat, baru bagi cadangan, baru datang diminta, tidak boleh lah, tidak boleh lah. Dia akan datang dalam minda kita, dan kadang-kadang tempohnya tu tidak sampai 1 saat, belum habis ayat, belum habis pun ayat yang kita mau buat sesuatu tu, terus datang, tidak payahlah. Contohnya, okey, aku mau berniaga buku, baru anda payah, tidak jadi. Pasti gagal. Awal-awal lagi sudah begitu. Jadi kan ini yang kadang-kadang pemikiran-pemikiran negatif ini membuatkan aura kita kecut, aura kita menjadi tidak potensi kita menjadi tidak berkembang. Jadi jangan bermusuh dengan diri. Ada orang kata musuh yang paling utama, musuh paling besar dalam kejayaan diri kita adalah diri kita sendiri. Janganlah bermusuh dengan diri, berkawanlah dengan diri. Apa kabar anda semua? Okey, bersama Pak Boy. Okey, dalam kita membincangkan tentang cara menyingkirkan pemikiran-pemikiran negatif yang ada dalam diri. Setiap orang pasti akan datang benda-benda begini, kan? Kadang-kadang disebabkan oleh kegagalan yang lampau, kadang-kadang disebabkan oleh terlalu terpengaruh dengan apa yang orang cakap, ataupun kadang-kadang kita belum buat, kita nampak orang lain buat tidak berjaya. Dan kadang-kadang kita hukum, dan kita pun cakap itu dia lain. Kan macam contohnya kita tengok Tony Fernandez ada kapal ASA apa semua. Itu dia. Aku janganlah begitu. Kita tengok pula kan kadang-kadang orang yang ada kedai restoran, kan, kita nak berjayanya dia, bernasib baiknya dia. Kenapalah aku tidak seperti itu? Tengok, kita sudah melihat diri kita dalam konteks negatifnya. So itulah auto success mechanism ataupun auto success thinking dan auto failure thinking akan datang ni. Tetapi yang selalu datangnya ada auto ataupun pemikiran gagal yang automatik. Apabila kita berfikir sesuatu yang kita mau buat, sesuatu yang mungkin membuat untuk kita keluar daripada masalah kita pada hari ini. Contoh sekarang pandemik, tidak ada bisnes, tidak ada apa. Okey, macam Pak Boy sekarang ni, Pak Boy mula sudah berniaga ikan bilis, macam-macam lah. Sampai ada orang kata, Pak Boy, perlukah kau buat begitu semua? Kau ni trainer, Pak Boy. So what? Kan kita sudah banyak bercakap tau. Bercakap dengan buat tidak sama tau. Bercakap dengan membuat tidak sama tau.
Kita mula, wahai peniaga sekalian, bangkitlah, yes, bangkit, tapi modal tiada. Alamak, sudah habis. Tapi sebelum datang modal apa semua, usahawan-usahawan juga perlu berfikiran positif. Disebabkan oleh keadaan kita sekarang ni, kita terus menghukum diri kita, kita tidak boleh buat. Cuba. Tapi itulah, kita kadang-kadang bila kita buat sesuatu, kita mau terus kita mau terus result yang immediate result, terus dapat mau buat hari ni, terus baru berniaga bilis 10 kilo terus mau jadi jutawan, kan. Ini mau jadikan cerita. Pak Boy baru mau try semalam. Pak Boy sudah buka kedai Pak Boy Shopee. Okay, alhamdulillah Pak Boy ada Siuk Mall. Pak Boy punya nama di Shopee, Siuk Mall. Okay, follow. Yes, share kan apa yang Pak Boy cakap pada hari ini. Okay, share kan, insya-Allah, mudah-mudahan. Okay, jadi Pak Boy try sajalah, mau try. Pak Boy ambillah stok 10 kilo. 10 kilo, lepas tu potong jadi 500 gram. Potong 500 gram. Okey, Pak Boy letaklah di Shopee stok 20 bungkus. Pak Boy jual 500 gram. Ya Allah Akbar, belum sempat lagi Pak Boy habis urusan di Shopee. Belum habis lagi urusan di Shopee. Orang bilis yang 10 kilo tadi sudah habis dibeli oleh orang-orang, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara melalui Facebook. Alamak. Okey, jadi kan baru 10 kilo terus mau jadi jutawan, mana boleh. Alright, jadi kan tuan-tuan, kita kadang-kadang kita kan bila sesuatu tu lambatlah. Jadi kita terus berfikiran bahawa benda ni merugikan, benda ni tidak boleh. Okay, mana boleh. Sesuatu benda yang baru, okay, pastinya memerlukan masa yang begitu, perlukan masalah, masa. Dan kita nampak orang hari ni yang berjaya di atas di puncak sana. Kita nampak yang sekarang, tapi kita tidak melihat kesukarannya. Pak Boy pun orang nampak, Pak Boy ni okey lah dalam kami keadaan tidak ada bisnes begini. Pak Boy boleh jalan-jalan di pantai, boleh begini apa semua. Nampak bisnes bagus lah. Okey, hati-hati dengan kadang-kadang kita terus, bukan apa, kita terus cakap begini, bisnes aku tidak bagus. Kita sebenarnya mengecutkan aura bisnes kita. Kita semua mengecatkan aura diri kita. Okey, kita cakap alhamdulillah bisnes aku syukur getting okay, syukur. Tapi itulah Pak Boy, aku nampak kau ni jalan-jalan saya di pantai, buat terapi di pantai. Macam tiada apa masalah. Yes, kata, alhamdulillah aku bersyukur kerana aku berjaya melindungi kepayahan aku, kesukaran aku, betapa getirnya aku sekarang. Tetapi alhamdulillah aku berjaya menyembunyikannya. Alhamdulillah, syukur. So itulah kadang-kadang kita lihat orang yang senyum, orang berbahagia, kita tidak tahu apa yang berlaku di balik kehidupannya. So bukan semua tentang kita, perlu kita bagi tahu kepada orang, terutama kepayahan kita. Terutama ini saya mau share kepada anda. Saya mau share kepada anda. Alright. Terutama jangan dikongsikan kepayahan kita, kesusahan kita. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kesusahan itu, alah aku payah, aku tidak ada duit. Alamak, mungkin betul lah kan, betul, tapi tidak perlu mau di-share semua. Jadi dia membuatkan aura kita menjadi kecut tau. Kita punya potensi menjadi tidak bermaya. Aura kita, warna diri kita tidak menjadi hebat. Contohnya di sini warna kita hijau tau. Hijau. Di sini putih, lepas tu ungu. Patutnya dia menjadi besar, warna tu menjadi jelas. Tetapi disebabkan oleh kita cakap, aku ni tidak bernasib baik, bisnes aku tidak bagus, bisnes aku rugi. Jadi kan akhirnya kan tuan-tuan, dia akan membuatkan aura kita menjadi kecut. Aura kita menjadi tidak bermaya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan Muslim, berhati-hati juga dengan pemikiran sesuatu. Contohnya bisnes aku tidak okey, tapi bisnes sedang berjalan sebenarnya, walaupun sedikit demi sedikit, walaupun perlahan-lahan, tetapi kita bisnes aku tidak okey.
Jadi kan kadang-kadang apabila kita mengatakan sesuatu yang tidak berlaku pun, jadi akhirnya dia akan membentuk gelombang yang membuatkan akhirnya benda itu betul-betul berlaku. Jadi kan tuan Islam, Jifat. Alhamdulillah. Jadi kan tuan Islam, bukan juga kita mau cakap kita ni begitu angkuh, bukan juga kita mau cakap kita ni begitu sombong. No. Kita mahu membesarkan aura kita. Kita mahu gelombang kita menjadi besar. Jadi bila orang tanya macam mana bisnes, alhamdulillah, getting okay, semakin bagus. Cakap je begitu. Kita bukan apa, bila kita cakap bagus, kita terus Saudara Fazli, alhamdulillah, handsome aku non. Kita kena handsome, yakinnya kau. Walaupun orang cakap kita ni tidak handsome, cakap je lah kita handsome. Bila di depan cermin, alhamdulillah, Allah sempurnakan. Habis lagi. Minta maaf, terputus. Seperti mana kau sempurnakan cipta khalaq, kamahasanta khalqi, macam mana kau mengindahkan wajahku, maka indahkanlah juga akhlakku. Alhamdulillah. Alright. Okey, jom kita share. Okey, kita share hari ini tentang 3 cara untuk menyingkirkan pemikiran-pemikiran negatif yang ada dalam diri. Alright, yang pertama apa dia? Yang pertama, self talk. Kita design kita punya self talk dengan bagus. Okey, apa tu self talk? Tulis itu self talk. Tulis perkara pertama untuk menyingkirkan pemikiran negatif adalah melalui self talk. Alright, self talk. Okay, tulis di situ self talk. Alright. Okey, sudah? Okey, self talk. Self talk ataupun bercakap dengan diri. Dia bukan bercakap dengan diri aku. Dia self talk ini suara dalaman kita, suara yang ada di dalam kita. Okey, jadi apabila biasa datang pemikiran negatif itu biasa, tetapi kita jangan biarkan dia terus menyelubungi diri. Kita terus bernegosiasi dengan diri, kita terus buat self talk, bercakap dengan diri. No. Aku bukan seperti mana yang kau fikirkan tadi. Aku pasti boleh buat. Tapi dalam hati kita bersuara. Suara kita di dalam. Tapi kita boleh buat dengan cara begini. Kita boleh buat simbol. Kita boleh buat yang istilahnya kita panggil sebagai anchoring. Tapi elakkan menggunakan benda lah. Sebab takut kalau benda tu setiap kali berlaku kita terus pegang benda tu. Bila setiap kali berlaku kita terus pegang benda tu. So takut nanti akan menjadi tangkal. Macam ada unsur-unsur tangkal lah. Jadi kita terus cakap pada diri, bagi signal gitu kah. Okay. Bila datang pemikiran negatif terus sapu ke bawah begitu. Alright, self talk. So kita boleh design kata-kata yang positif kepada diri kita. Okay. Alright, cakap hari ni aku handsome. Hari ni aku berusaha. Tapi tidak perlu diumumkan kepada semua. Oh ya, aku handsome. Tidak perlu. Okay, cakap pada diri sendiri saja. Alright. Okay. Dan seterusnya yang kedua apa tadi? Yang pertama self talk. Okay. Yang kedua, success, imagination and reimagination. Maksudnya kita cuba meletakkan, dia senang cerita begini, kita tetapkan satu target kejayaan kita. Bila kita nampak target, kita tahu apakah cara jalan, apakah mungkin kaedah-kaedahnya. Contohnya kita mau sekarang ni Pak Boy mau bergerak ke satu tempat. So Pak Boy kena letakkanlah tempat tu mau ke mana. Jadi lepas tu Pak Boy ikut, okey, sekarang ni Pak Boy mau ke mana? Okey, sebab sebelum sampai ke sana kita akan singgah kita akan berhenti ataupun kita pastinya akan sampai ke destinasi kecil. Pastinya kita akan melalui beberapa destinasi lain. Jadi kita perlu sampai ke sana. Jadi sama dengan dalam diri kita, kita perlu imajinasi kejayaan kita. Jadi kita boleh nampak apakah mungkin perkara-perkara yang aku perlu lalui. Contohnya katakanlah mau berniaga. Okey, pastinya aku mau kumpul modal. Okey, setakat mana modal yang kita mahu? Okey, dapat modal. Lepas tu macam mana? Okey, mau buka premis. Okey, mau kenal pasti premis, mau kena buka lesen apa semua. So benda-benda ni yang kita perlu imajinasikan, kita perlu fikirkan. Dan seterusnya saya sebut tadi tentang success imagination and reimagination. Apakah success reimagination? Okey.
kita membayangkan semula mungkin kita ni pernah berjaya suatu ketika dahulu. Okey, kita reimagine semula kejayaan-kejayaan itu dan kita mau capai. Okey, kita mau capai. Okey, dulu aku pernah sihat. Aku mau jadi macam dululah. So macam mana aku supaya aku sihat dulu tu? Okey, dulu badan aku bukan begini. Dulu badan aku begini. So kita reimagine kita punya kejayaan-kejayaan yang lampau dan kemudian kita lihat apakah langkah-langkah yang membuatkan kita berjaya. Ataupun kita reimagine kejayaan orang lain. Okay, dan kita cuba masukkan diri kita ke dalam gelombang tersebut untuk membuatkan kita berjaya. Okey, itu yang kedua. Okay, yang pertama tadi self talk, yang kedua success imagination and reimagination, dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga ialah self esteem. Kita self esteem ini adalah macam mana pandangan kita kepada diri kita. Okey, macam mana persepsi kita kepada diri kita. Macam mana kita melihat diri kita, macam mana kita menghargai diri kita. Jadi dia lebih kurang kita menghargai diri kita. Okey, kita cuba menghargai walaupun kejayaan-kejayaan yang sedikit walaupun kejayaan-kejayaan yang kecil, kita hargai sahaja. Dan begitu juga tuan-tuan, dengan anak-anak pun begitu. Walaupun kerjaannya cuma sedikit, okey, kita hargai. Katakanlah dia matematik lulus 40 dan kemudian dia betul-betul dapat 40. Kita kata tahniah, lulus, alhamdulillah, cuba lagi, okey, dapatkan lagi supaya menjadi lebih cemerlang. InsyaAllah sekarang pun okey kita, tapi kita hargai dia. Okey, so 3 perkara lah, 3 cara pemikiran hari ini Pak Boy kongsikan 3 saja. Anda sharekan, okey, anda sharekan supaya orang lain boleh dapat boleh mendapat manfaat daripada apa yang Pak Boy kongsikan pada hari ini. Okey, so insyaAllah mudah-mudahan kita okey. Okey, so insyaAllah Pak Boy mau hantar barang ni. Itu saja daripada Pak Boy. Okay, yang pertama tadi self talk, yang kedua success imagination and reimagination, dan yang ketiga adalah self esteem, adalah penghargaan diri. Okey, so Pak Boy doakan semoga anda semua sihat belaka. Okey, dan salah satulah Pak Boy mau share lah juga Pak Boy mau share yang Pak Boy selalu pakai untuk boost Pak Boy punya aura, Pak Boy punya gelombang. Okey, Pak Boy gunakan aura rezeki. Right, okey, aura rezeki. Caranya lah sembur saya sini. Sekarang Pak Boy botak begini, senang. Pak Boy botak begini bukan apa, mengenangkan yang dulu tahun lepas. Tahun ni Pak Boy mengerjakan umrah. Beginilah keadaan Pak Boy. Mau share lah dulu. Okey, so inilah. Okey, dia ada 2, aura rezeki kristal, dan yang kedua aura rezeki mutiara. Okey, anda boleh buat tinggal. Anda boleh hubungi Pak Boy. Okey, katakan kalau mau, bagi tahulah. Alright, Pak Boy akan send. Alright, so itu saja daripada Pak Boy, pengusian daripada anda semua, perkongsian kepada anda semua. Okey, insyaallah. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berada di KK, selamat menunaikan solat Zuhur. Assalamualaikum. Syekh.